Ya, ya boleh. Baik, bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Yang berusaha Puan Nurul Waalaikumsalam. Ashikin binti E. Bakar alias Ali, Tuan Pengetua SMK Taman Kenari. Saya tak pasti Ustazah Adibah kada. Yang dihormati Puan Adibah binti Ahmad, penolong kanan mentadbiran. Yang dihormati Encik Yahya bin Saleh, penolong kanan hal ehwal murid. Yang dihormati Puan Zawiyah binti Saleh, penolong kanan co-curriculum, barisan guru-guru kanan, guru-guru dan barisan anggota kumpulan pelaksana sekalian. Baik, pertama sekali marilah kita mengucapkan syukur kehadrat Ilahi kerana dengan limpah kurnianya dapat kita bersama-sama di pagi Jumaat yang penuh berkat ini dalam majlis bacaan Yasin. Baik, bagi mengendalikan sesi bacaan Yasin pada pagi ini, majlis dengan ini menjemput Al-Fadil Ustaz Abdul Kadir untuk meneruskan acara. Dengan segala hormatnya dipersilakan Ustaz. Baik, terima kasih Cikgu Said. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala asyrafil mursalin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Sekali lagi terima kasih kepada Cikgu Said selaku juruacara pengurusi majlis pada pagi yang mulia ini, pagi Jumaat yang berkah ini. Yang berusaha Pengetua SMK Taman Kenari, Puan Nurul Ashikin binti Abu Bakar alias Ali, penolong kanan pentadbiran SMK Taman Kenari, Puan Haja Adibah binti Ahmad, penolong kanan HEM Cikgu Yahya bin Saleh, kemudian ni dah ganti ni Puan Zawiyah bin tak tahu pula lah. Saleh juga Ustaz, Saleh juga. Binti Saleh juga, iaitu penolong kanan co-curriculum. Kemudian penyelaras program kita pada pagi ini iaitu Puan Rahmah binti Saleh. Kemudian setiausahanya Ustazah Rosmawati binti Jusoh, penolong setiausaha Ustazah Sakinah binti Haji Rafi'i, bendahari Ustazah Ilmiah binti Mat Husin, dan seluruh ahli jawatan kuasa pelaksanaan sekalian lah ya. Baik, insyaAllah kita akan membaca Yasin seperti mana yang kita rancangkan insyaAllah, dan kita memohon kepada Allah Subhanahu Wa Taala insyaAllah jika ada pahala untuk kita memohon rahmat dan taufik daripada Allah Subhanahu Wa Taala, insya-Allah, terutama untuk kita juga memberi saham, berdoa untuk musibah yang sedang menimpa kita sekarang lah, insya-Allah. Jadi kita bolehlah niatkan, ya Allah, hapuskanlah musibah ataupun penyakit yang melanda kita sekarang. Yang saya mendapat tahu bahawa dia panggil apa tu, varian Delta sangat ganas, ya. Jadi kita memohon kepada Allah Subhanahu Wa Taala lah supaya Allah memperkenankan niat dan hajat kita, insya-Allah. Baik, kita mulakan istighfar. Astaghfirullahalazim.
أستغفر الله العظيم أستغفر الله العظيم الذي لا إله إلا هو الحي القيوم وأتوب إليه إلى حضرة النبي مصطفى رسول الله صلى الله عليه وسلم وإلى آل كل والصحابة والقرابة والتابعين وتابع تابعيهم بإحسان إلى يوم الدين شيء لله لهم الفاتحة أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين الرحمن الرحيم مالك يوم الدين إياك نعبد وإياك نستعين اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين آمين اللهم صل على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه وبارك وسلم اللهم صل على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه وبارك وسلم اللهم صل على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه وبارك وسلم اللهم صل على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه وبارك وسلم اللهم صل على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه وبارك وسلم اللهم صل على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه وبارك وسلم اللهم صل على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه وبارك وسلم اللهم صل على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه وبارك وسلم اللهم صل على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه وبارك وسلم اللهم صل على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه وبارك وسلم اللهم صل على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه وبارك وسلم بسم الله الرحمن الرحيم الله لا إله إلا هو الحي القيوم لا تأخذه سنة ولا نوم له ما في السماوات وما في الأرض من ذا الذي يشفع عنده إلا بإذنه يعلم ما بين أيديهم وما خلفهم ولا يحيطون بشيء من علمه إلا بما شاء وسع كرسيه السماوات والأرض ولا يؤوده حفظهما وهو العلي العظيم بسم الله الرحمن الرحيم ياسين والقرآن الحكيم إنك لمن المرسلين على صراط مستقيم تنزيل العزيز الرحيم لتنذر قوما ما أنذر آباؤهم فهم غافلون لقد حق القول على أكثرهم فهم لا يؤمنون إنا جعلنا في أعناقهم أغلالا فهي إلى الأذقان فهم مقمحون وجعلنا من بين أيديهم سدا ومن خلفهم سدا فأغشيناهم فهم لا يبصرون وسواء عليهم أأنذرتهم أم لم تنذرهم لا يؤمنون
إنما تنذر من اتبع الذكر وخشي الرحمن بالغيب فبشره بمغفرة وأجر كريم إنا نحن نحيي الموتى ونكتب ما قدموا وآثارهم وكل شيء أحصيناه في إمام مبين واضرب لهم مثلا أصحاب القرية إذ جاءها المرسلون إذ أرسلنا إليهم اثنين فكذبوهما فعززنا بثالث فقالوا إنا إليكم مرسلون قالوا ما أنتم إلا بشر مثلنا وما أنزل الرحمن من شيء إن أنتم إلا تكذبون قالوا ربنا يعلم إنا إليكم لمرسلون وما علينا إلا البلاغ المبين قالوا إنا تطيرنا بكم لئن لم تنتهوا لنرجمنكم وليمسنكم منا عذاب أليم قالوا طائركم معكم أئن ذكرتم بل أنتم قوم مسرفون وجاء من أقصى المدينة رجل يسعى قال يا قوم اتبعوا المرسلين اتبعوا من لا يسألكم أجرا وهم مهتدون وما لي لا أعبد الذي فطرني وإليه ترجعون أأتخذ من دونه آلهة إن يردني الرحمن بضر لا تغن عني شفاعتهم شيئا ولا ينقذون إني إذا لفي ضلال مبين إني آمنت بربكم فاسمعون قيل ادخل الجنة قال يا ليت قومي يعلمون بما غفر لي ربي وجعلني من المكرمين وما أنزلنا على قومه من بعده من جند من السماء وما كنا منزلين إن كانت إلا صيحة واحدة فإذا هم خامدون يا حسرة على العباد ما يأتيهم من رسول إلا كانوا به يستهزئون ألم يروا كم أهلكنا قبلهم من القرون أنهم إليهم لا يرجعون وإن كل لما جميع لدينا محضرون وآية لهم الأرض الميتة أحييناها وأخرجنا منها حبا فمنه يأكلون وجعلنا فيها جنات من نخيل وأعناب وفجرنا فيها من العيون ليأكلوا من ثمره وما عملته أيديهم أفلا يشكرون سبحان الذي خلق الأزواج كلها مما تنبت الأرض ومن أنفسهم ومما لا يعلمون وآية لهم الليل نسلخ منه النهار فإذا هم مظلمون والشمس تجري لمستقر لها ذلك تقدير العزيز العليم
والقمر قدرناه منازل حتى عاد كالعرجون القديم لا الشمس ينبغي لها أن تدرك القمر ولا الليل سابق النهار وكل في فلك يسبحون وآية لهم أنا حملنا ذريتهم في الفلك المشحون وخلقنا لهم من مثله ما يركبون وإن نشأ نغرقهم فلا صريخ لهم ولا هم ينقذون إلا رحمة منا ومتاعا إلى حين وإذا قيل لهم اتقوا ما بين أيديكم وما خلفكم لعلكم ترحمون وما تأتيهم من آية من آيات ربهم إلا كانوا عنها معرضين وإذا قيل لهم أنفقوا مما رزقكم الله قال الذين كفروا للذين آمنوا أنطعم من لو يشاء الله أطعمه إن أنتم إلا في ضلال مبين ويقولون متى هذا الوعد إن كنتم صادقين ما ينظرون إلا صيحة واحدة تأخذهم وهم يخصمون فلا يستطيعون توصية ولا إلى أهلهم يرجعون ونفخ في الصور فإذا هم من الأجداث إلى ربهم ينسلون قالوا يا ويلنا من بعثنا من مرقدنا هذا ما وعد الرحمن وصدق المرسلون إن كانت إلا صيحة واحدة فإذا هم جميع لدينا محضرون فاليوم لا تظلم نفس شيئا ولا تجزون إلا ما كنتم تعملون إن أصحاب الجنة اليوم في شغل فاكهون هم وأزواجهم في ظلال على الأرائك متكئون لهم فيها فاكهة ولهم ما يدعون سلام قولا من رب رحيم 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 وامتازوا اليوم أيها المجرمون ألم أهد إليكم يا بني آدم ألا تعبدوا الشيطان إنه لكم عدو مبين وأن اعبدوني هذا صراط مستقيم ولقد أضل منكم جبلا كثيرا أفلم تكونوا تعقلون هذه جهنم التي كنتم توعدون اصلوها اليوم بما كنتم تكفرون اليوم نختم على أفواههم وتكلمنا أيديهم وتشهد أرجلهم بما كانوا يكسبون ولو نشاء لطمسنا على أعينهم فاستبقوا الصراط فأنا يبصرون ولو نشاء لمسخناهم على مكانتهم
فما استطاعوا مضيا ولا يرجعون ومن نعمره ننكس في الخلق أفلا يعقلون وما علمناه الشعر وما ينبغي له إن هو إلا ذكر وقرآن مبين لينذر من كان حيا ويحق القول على الكافرين أولم يروا أنا خلقنا لهم مما عملت أيدينا أنعاما فهم لها مالكون وذللناها لهم فمنها ركوبهم ومنها يأكلون ولهم فيها منافع ومشارب أفلا يشكرون واتخذوا من دون الله آلهة لعلهم ينصرون لا يستطيعون نصرهم وهم لهم جند محضرون فلا يحزنك قولهم إنا نعلم ما يسرون وما يعلنون أولم ير الإنسان أنا خلقناه من نطفة فإذا هو خصيم مبين وضرب لنا مثلا ونسي خلقه قال من يحيي العظام وهي رميم قل يحييها الذي أنشأها أول مرة وهو بكل خلق عليم الذي جعل لكم من الشجر الأخضر نارا فإذا أنتم منه توقدون أوليس الذي خلق السماوات والأرض بقادر على أن يخلق مثلهم بلى وهو الخلاق العليم إنما أمره إذا أراد شيئا أن يقول له كن فيكون فسبحان الذي بيده ملكوت كل شيء وإليه ترجعون صدق الله العظيم بسم الله الرحمن الرحيم ألم نشرح لك صدرك ووضعنا عنك وزرك الذي أنقض ظهرك ورفعنا لك ذكرك فإن مع العسر يسرا إن مع العسر يسرا فإذا فرغت فانصب وإلى ربك فارغب بسم الله الرحمن الرحيم إنا أنزلناه في ليلة القدر وما أدراك ما ليلة القدر ليلة القدر خير من 1000 شهر تنزل الملائكة والروح فيها بإذن ربهم من كل أمر سلام هي حتى مطلع الفجر بسم الله الرحمن الرحيم ألم تر كيف فعل ربك بأصحاب الفيل ألم يجعل كيدهم في تضليل وأرسل عليهم طيرا أبابيل ترميهم بحجارة من سجيل فجعلهم كعسف مأكول بسم الله الرحمن الرحيم لإيلاف قريش إيلافهم رحلة الشتاء والصيف فليعبدوا رب هذا البيت الذي أطعمهم من جوع وآمنهم من خوف بسم الله الرحمن الرحيم قل يا أيها الكافرون لا أعبد ما تعبدون ولا أنتم عابدون ما أعبد
ولا أنا عابد ما عبدتم ولا أنتم عابدون ما أعبد لكم دينكم ولي دين. بسم الله الرحمن الرحيم. إذا جاء نصر الله والفتح ورأيت الناس يدخلون في دين الله أفواجا فسبح بحمد ربك واستغفره إنه كان توابا. بسم الله الرحمن الرحيم. قل هو الله أحد الله الصمد لم يلد ولم يولد ولم يكن له كفوا أحد. بسم الله الرحمن الرحيم. قل أعوذ برب الفلق من شر ما خلق ومن شر غاسق إذا وقب ومن شر النفاثات في العقد ومن شر حاسد إذا حسد. بسم الله الرحمن الرحيم. قل أعوذ برب الناس ملك الناس إله الناس من شر الوسواس الخناس الذي يوسوس في صدور الناس من الجنة والناس. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين الرحمن الرحيم مالك يوم الدين إياك نعبد وإياك نستعين اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين آمين. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين حمدا حامدين حمدا يوفي نعمه ويكافئ مزيده. يا ربنا لك الحمد كما ينبغي لجلال وجهك الكريم وعظيم سلطانك. اللهم صل على سيدنا محمد صلاة تنجينا بها من جميع الأهوال والآفات وتقضي لنا جميع الحاجات وتطهرنا بها من جميع السيئات وترفعنا بها عندك أعلى الدرجات وتبلغنا بها أقصى الغايات من جميع الخيرات في الحياة وبعد الممات وعلى آله وصحبه وسلم تسليما كثيرا برحمتك يا أرحم الراحمين. اللهم بحق ياسين والقرآن الحكيم وبمن اخترته للرسالة والنبوة والولاية والهداية إلى صراط مستقيم وبجميع ما جاء به منك جبريل تنزيل العزيز الرحيم وبخواص الحروف والأسماء التامات وبما أظهرت في الوجود لكل موجود من الآيات البينات وبخفي لطفك المفرج عن كل مهموم ومحزون المنفس عن كل مظلوم ومديون المخلص لكل مسجون يا مجري البحار والعيون يا من جعل خزائنه بين الكاف والنون وعلم بما كان قبل أن يكون. نسألك اللهم أن تسلك بنا جادة رضاك وأن تجعلنا أهلا ومحلا لسعادتك وغناك وأن تيسر لنا جميع المرادات والمطالب وأن تجعلنا بين عبادك في كل حال الظافر الغالب وأن لا تحوجنا إلى أحد من خلقك في أمر رزقنا
وأن تربط ألسنة المتفوهين بالمكروه في حقنا وأن تقارن حركاتنا بالتوفيق وأن تجعل رضاك عنا خير مصاحب لنا ورفيق وأن تتحفنا بالجلالة والمهابة استجب اللهم دعاءنا استجب اللهم دعاءنا استجب اللهم دعاءنا وحقق فيك رجاءنا وأدخلنا في حرز لطفك المصون بسر قولك الحق إنما أمره إذا أراد شيئا أن يقول له كن فيكون سبحان المنفس عن كل مديون سبحان المفرج عن كل محزون سبحان المخلص لكل مسجون سبحان العالم بكل مكنون سبحان مجري البحار والعيون سبحان من جعل خزائنه بين الكاف والنون سبحان من إذا قضى أمرا فإنما يقول له كن فيكون فسبحان الذي بيده ملكوت كل شيء وإليه ترجعون يا مفرج الهموم يا مفرج الهموم يا مفرج الهموم يا حي يا قيوم فرج عنا همنا وغمنا فرجا عاجلا غير آجل يا كريم برحمتك يا أرحم الراحمين سبحان ربك رب العزة عما يصفون وسلام على المرسلين والحمد لله رب العالمين تقبل الله منكم منا ومنكم تقبل يا كريم. Said, serah balik kepada Said. Baik, Alhamdulillah. Kita telah selesai dengan bacaan Yasin dan doa sebentar tadi. Semoga Allah mendengar segala doa dan menjauhkan kita dari wabak COVID-19 yang sedang melanda negara kita sekarang ni. Baik, majlis akan diteruskan dengan tazkirah duha. Mengikut apa yang saya nampak dalam Microsoft Teams ni, tuan penceramah kita telah masuk ke dalam link tu. Betul ke Profesor Madria? Ya, insyaAllah saya ada ni. InsyaAllah. Alhamdulillah, ya baik. Selamat datang saya ucapkan kepada Profesor Madria. Baik, kita akan teruskan majlis kita dengan tazkirah duha. Baik, bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Rabbi israhli sadri wa yassirli amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Yang berusaha Puan Nurul Ashikin binti Abu Bakar Alais Ali, Tuan Pengetua SMK Taman Kenari. Yang dihormati Profesor Madya Dr. Muhammad Qaddafi bin Haji Rafi selaku penceramah jemputan. Yang dihormati Puan Adibah binti Ahmad, penolong kanan pentadbiran. Yang dihormati Encik Yahya bin Saleh, penolong kanan hal ehwal murid. Yang dihormati Puan Zawiyah binti Saleh, penolong kanan co-curriculum, barisan guru-guru kanan, guru-guru dan barisan anggota kumpulan pelaksana sekalian. Baik, bagi memberkati majlis kita pada pagi ini, majlis dengan ini menjemput Al-Fadil Ustaz Abdul Kadir untuk mengetuai bacaan doa. Majlis dengan segala hormatnya mempersilakan.
أم الكتاب الفاتحة. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين الرحمن الرحيم مالك يوم الدين إياك نعبد وإياك نستعين اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين آمين. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين حمدا حامدين حمدا شاكرين حمدا يوفي نعمه ويكافئ مزيده. يا ربنا لك الحمد كما ينبغي لجلال وجهك الكريم وعظيم سلطانك. والصلاة والسلام على رسوله الأمين سيدنا محمد وعلى آله وأصحابه أجمعين. اللهم يا الله يا رحمن يا رحيم. Saat ini kami mengangkat tangan memohon kehadrat-Mu ya Allah. Memohon perlindungan dan pertolongan daripada-Mu ya Allah. Kami sedar, kami akur wabak COVID-19 ini adalah teguran dari-Mu ya Allah. Maka ampunlah segala dosa-dosa kami ya Allah. Kesalahan dan kesilapan kami ya Allah. Ya Allah, bantulah kami ya Allah. Hamba-hamba-Mu yang lemah ini, ya Allah, angkatlah, hapuskanlah wabak ini ya Allah. Lenyapkannya, wahai Tuhan yang Maha Berkuasa. Allahumma dafa' anna al-bala' wal-waba' wa khususan al-waba' virus corona wal-ghala'a wal-mihana wal-fitan ma zahara minha wa ma batan an baladina hadha khassah wa an buldani ammah ya rabbal alamin. Ya Allah, Ya Rahman, Ya Rahim, lindungilah kami, keluarga kami, anak-anak kami, jiran tetangga kami, dan negara kami, Ya Allah. Dan seluruh dunia daripada wabak ini, Ya Allah. Ya Allah, sembuhkanlah mereka yang telah dijangkiti. Sembuhkan mereka yang sedang dirawat, Ya Allah. Berikan kekuatan dan kesabaran kepada barisan hadapan kami, Ya Allah, yang sedang bertungkus lumus, berjuang merawat pesakit-pesakit dan memerangi wabak ini, Ya Allah. Allahumma inna na'udzu bika minal baras wal junun wal juzam wa min sayyi'il asqam. Allahumma inna na'udzu bika minal baras wal junun wal juzam wa min sayyi'il asqam. Allahumma inna na'udzu bika minal baras wal junun wal juzam wa min sayyi'il asqam. اللهم اجعل جمعنا هذا جمعا مرحوما وتفرقنا من بعد ذلك تفرقا معصوما. ربنا آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار. وصلى الله على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه وسلم. والحمد لله رب العالمين. تقبل الله منكم. Amin, amin, amin ya rabbal alamin. Baik, terima kasih diucapkan kepada Al-Fadhil Ustaz atas bacaan doa itu tadi. Alhamdulillah, bersyukur kita kehadiran
ilahi, justru dengan inayah dan kurnianya dapat kita bersama-sama berkumpul pada pagi Jumaat yang penuh barakah ini. Baik, berkumpulnya kita pada pagi ini adalah bagi menyertai majlis ilmu yang akan disampaikan oleh penceramah jemputan kita pada pagi ini, iaitu Profesor Madya Dr. Muhammad Kadafi bin Haji Rafi. Sedikit latar belakang mengenai penceramah kita pada hari ini. Anak kelahiran Pendang, Kedah, Profesor Madya Dr. Muhammad Kadafi mendapat kelulusan Bachelor of Arts di Universiti Al-Azhar, Master of Arts di Universiti Kebangsaan Malaysia dan meneruskan PhD di Universiti Utara Malaysia. Profesor Madya Dr. Muhammad Kadafi bin Haji Rafi merupakan seorang pensyarah di Universiti Utara Malaysia dalam bidang pengkhususan pengurusan Islam dan telah berkhidmat di UUM selama 21 tahun. Bukan calang-calang penceramah kita pada hari ini. Baiklah, tanpa membuang masa lagi, majlis dengan segala hormatnya mempersilakan Profesor Madya Dr. Muhammad Kadafi untuk menyampaikan tazkirah doha yang bertajuk Hayati Erti Pengorbanan Sebenar. Majlis dengan segala hormatnya mempersilakan. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahi rabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala rasulillahil amin. Wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Allahumma inna nas'aluka ridhaka wal jannah wa na'udzu bika min sakhatika wan nar. اللهم فقهنا في الدين وعلمنا تأويل واهدنا إلى صراطك المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم من النبيين والصديقين والشهداء والصالحين وحسن أولئك رفيقا يا أرحم الراحمين. Yang saya hormati pengurusi ataupun moderator kita pada pagi ini, Al-Fadil Cikgu Said Nur Yazid, semoga sentiasa dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala. Yang saya muliakan Puan Pengetua Sekolah Menengah Kebangsaan Taman Kenari, Puan Nurul Ashiqin binti Abu Bakar, penolong kanan, penolong pekanan pentadbiran, penolong kanan hal ehwal murid dan juga penolong kanan co-curriculum, guru-guru kanan, seterusnya yang saya tidak lupakanlah semua guru-guru yang juga dimuliakan, ustaz-ustazah, para alim ulama yang bersama-sama kita pada pagi ini. Semoga kita sentiasa diberikan kerahmatan oleh Allah, dan tidak lupakan juga kepada Ustaz Abdul Qadir yang menjadi Khalifah Yasin pada pagi ini, dan juga doa pembukaan bagi kita. Semoga Ustaz juga sentiasa berada dalam keadaan yang sentiasa diberikan rahmat oleh Allah Subhanahu wa taala dan semua pada kita, insya-Allah. Pertamanya saya ucapkan terima kasih banyak-banyak kepada Puan Pengetua khususnya dan kepada semua guru-guru kerana memberikan ruang kepada saya pada pagi ini sebenarnya, untuk bersama-sama dengan tuan-tuan guru-guru sekalian, untuk kita sama-sama berbicara dalam tazkirah duha pada pagi ini, yang mana bukanlah hebat sangat pun. Pagi ini pun Cikgu Said taklah hebat mana pun, biasa-biasa sajalah. Tapi insya-Allah kita cuba untuk penuhi apa yang disebutkan tadi dengan satu tajuk sebagai satu tazkirah bagi duha kita pada hari ini, iaitu hari yang baik ini, hari Jumaat, Sayyidul Ayyam. Al-Jum'atu Sayyidul Ayyam. Kata Nabi SAW, hari Jumaat ni adalah hari yang mana menjadi penghulu segala hari, yang di dalam Jumaat itu akan diberikan limpah kurnia oleh Allah Subhanahu wa taala dengan sebanyak-banyak limpah kurnia yang juga disebut oleh Sayyidina Umar Al-Khattab radhiyallahu anhu bahwasanya a'malu fil jum'ah
kadahris sanah, dan beramallah kamu itu pada Jumaat, maka dia meliputi amalan 1 tahun. Maknanya Sayyidina Umar dalam satu asar yang juga diambil daripada Nabi SAW memberikan satu penjelasan kepada kita, maknanya besarnya berada pada hari Jumaat ini, apatah lagi dalam keadaan kita boleh melaksanakan amalan-amalan mentaqarrubkan diri kita dengan Allah Subhanahu wa taala. Ini lebih memberikan keuntungan kepada kita. Begitu juga beradanya kita pada pagi ini, kita berada pada 6 Zulhijjah insya-Allah. 6 Zulhijjah maknanya kita berada pada ataupun berada pada hari-hari yang disebut oleh Nabi sallallahu alaihi wasallam sebagai hari yang Allah Ta'ala sangat suka untuk kita melaksanakan amal ibadat yang Allah akan ganjarkan dengan ganjaran-ganjaran yang sangat besar. Disebut dalam satu hadis baginda sallallahu alaihi wasallam, ma min ayyamin a'malu afdalu min ayyamil ushr, atau kama qala sadaqa Rasul sallallahu alaihi wasallam. Dan adapun kata baginda sallallahu alaihi wasallam, tidak ada lagi hari-hari yang mana sangat disukai, sangat dilebihkan oleh Allah Subhanahu wa taala daripada 10 hari daripada bulan Zulhijjah. Maka inilah amalan-amalan yang sangat-sangat ditekankan oleh baginda sallallahu alaihi wasallam sewaktu mana berada dalam bulan-bulan yang atau bulan yang sangat dilimpahkan kurniaan oleh Allah Taala. Jadi pagi ini tuan-tuan, guru-guru sekalian, kita berada pada hari ini, apatah lagi juga Jumaat, dapat dua. Satu berada dalam bulan Zulhijjah, yang keduanya berada pada Sayyidul Ayyam. Masya-Allah tabarakallah, pemilihan hari yang cukup baik daripada Jawatan Kuasa Pelaksana yang memilih hari ini, masya-Allah tabarakallah. Moga-moga kita semua mendapat ganjaran yang besar daripada Allah Subhanahu Wa Taala. Apatah lagi seperti mana yang disebutkan dalam doa oleh Ustaz Abdul Khadir tadi, yang kita berada dalam keadaan suasana yang kurang menyenangkan bagi kita sebenarnya, dengan satu musibah wabak yang sudah hampir 1 tahun lebih kita hadapi, bermula daripada 18 Mac tahun 2020 yang lalu hinggalah sekarang ni kita masuk dah bulan Julai, bulan yang ke-7. Maknanya 1 tahun lebih kita melalui kehidupan yang kita terpaksa mengikuti norma baru, melalui SOP yang telah kita sedia maklum pada. Tapi insya-Allah guru-guru sekalian yang sedia maklum, insya-Allah walaupun kita berada pada suasana yang agak mendesak ini, percayalah, yakinlah bahwasanya ini satu anugerah jua oleh Allah Subhanahu wa taala kepada kehidupan kita sebagai orang yang beriman kepada Allah Subhanahu wa taala. Sebab apa? Sebab Nabi sebut dalam satu hadis baginda sallallahu alaihi wasallam, Nabi kata bila mana ditanya oleh Aisyah radhiyallahu anha, ya Rasulullah, mazat ta'un? Aisyah tanya berkenaan dengan wabak yang pada ketika itu berlaku, itu wabak ta'un. Tapi wabak ta'un ini sebenarnya mewakili kepada wabak-wabak yang lain. Maka Nabi jawab kepada Aisyah radhiyallahu anha, annahu azabun yab'asuhu Allahu ala man yasha. Wahai Aisyah, sesungguhnya wabak ini adalah satu daripada azab Allah yang Allah Ta'ala akan turunkan kepada sesiapa yang dia kehendaki. Di mana jua? Waj'alu rahmatun lil mu'minin. Dan satu kelebihan daripada wabak ini yang datang ini, kata baginda sallallahu alaihi wasallam, iaitu wabak ini akan menjadi rahmat kepada orang-orang yang beriman. Ini satu kelebihanlah yang disebut oleh Nabi sallallahu alaihi wasallam kepada kita yang beriman kepada Allah Taala dan Rasul ini, bahawa bila datang wabak ini, walaupun dia mencengkam hidup kita, tapi yakinlah insya-Allah para alim ulama sekalian, para guru-guru yang Allah Ta'ala bagi rahmat ini, insya-Allah tuan-tuan sekalian juga sedang berada dalam satu kerahmatan Allah Ta'ala yang besar yang kita sedang kecapi hari ini, dan dia akan menjadi penebus kepada dosa-dosa kita, yang mana kita mengharapkan insya-Allah akhirnya kita pulang kepada Allah Subhanahu wa taala itu dalam keadaan pulangnya kita
tanpa membawa dosa. Itulah yang sejajarnya bagi seorang hamba kepada Allah Subhanahu wa taala. Apa lagi yang kita inginkan dalam hidup kita hari ini melainkan keredaan daripada Allah Subhanahu wa taala. Para guru-guru sekalian, muslimin muslimat yang dirahmati Allah, berbalik kepada tajuk kita lah. Tajuk kita sentuh sikitlah pasal COVID kita ni, sebab dia mencengkam kita pada ketika ini. Apatah lagi dalam keadaan kita ingin melaksanakan atau menjalani penghidupan kita pada ketika ini, nak menyambut satu hari yang sangat gemilang bagi kita, iaitu Aidil Adha. Hari Raya Aidil Adha ni sebagai satu kemenangan pada kita, hasil daripada pengorbanan yang kita lakukan. Setiap tahun berlakunya perkara-perkara yang membawa kepada pengorbanan ini. Cumanya dalam satu hal memang kita berkorban, insya-Allah. Dan perjalanan pengorbanan kita itu sering berlaku sebenarnya dalam hidup kita. Cumanya untuk kita lebih menjelaskan pada dia pengertian sebenar pengorbanan itu. Jadi di sini saya ingin bawa pada tuan-tuan para alim ulama sekalian, guru-guru sekalian, bahawasanya ada pengertian-pengertian korban yang sebenar yang perlu untuk kita jelaskan, yang perlu ada kejelasan juga pada kehidupan kita agar mana kita merasai, kita melalui, kita mendapat, kita menikmati korban ataupun pengorbanan yang kita sebutkan tadi sebagai suatu perjalanan dalam kehidupan kita. Sebab kita sebagai hamba pastinya tidak akan terlepas daripada melakukan ataupun berada dalam keadaan berkorban itu sentiasa masa. Itu yang ada pada orang-orang yang beriman kepada Allah Subhanahu wa taala. Lalu kita melihat dalam perjalanan korban ini Allah Subhanahu wa taala telah mendatangkan banyak sangat pendalilan, banyak sangat penghujahan, banyak sangat dan apa jua yang Allah Ta'ala ceritakan dalam Al-Quran menjadi satu jalan dan landasan untuk kita mengetahui tentang kebenaran sebenar apa itu korban. Ini berlaku kepada manusia-manusia yang Allah Subhanahu Wa Ta'ala telah angkat mereka menjadi panduan, menjadi penunjuk jalan kepada kita pada ketika ini secara jelas melalui Rasul-Rasul alaihimus salatu wassalam. Sebab itu perjalanan korban ni ada banyak cerita-cerita yang terutamanya maklum, kita masyhur dengan cerita Nabi Allah Ibrahim alaihi salam, Nabi Allah Ismail alaihi salam, isterinya Sayyidatina Hajar, dan juga cerita-cerita rasul-rasul yang lain yang melaksanakan pengorbanan-pengorbanan dalam penghidupan kita yang begitu banyak, yang mana kisah yang dibawa oleh Allah Ta'ala, yang didatangkan oleh Allah. Bila kita beralih pada apa yang kita nak utarakan berkenaan dengan satu pengistilahan ataupun pengertian sebenarnya, saya nak bawa ada 4 pengertian. Saya nak bawa 4 pengertian yang kita congkel daripada pengkisahan-pengkisahan yang didatangkan oleh Allah Subhanahu Wa Taala dalam Al-Quran dan juga daripada hadis bagi tak dengar Ustaz. rangkuman daripada keadaan-keadaan kehidupan kita hari ini. Tuan-tuan muslimin muslimat yang dirahmati Allah, para guru sekalian. Pertamanya, apa yang kita artikan dengan korban ni? Korban ni sebenarnya adalah Allah Subhanahu Wa Taala. Korban itu hanya balik kepada Allah Subhanahu Wa Taala. Maknanya di sini kita dalam melakukan penghidupan kita setiap hari, hidup kita setiap hari ini, sama ada kita lakukan perjalanan hidup ataupun kita melakukan amalan-amalan tertentu, iaitu amalan-amalan ketaatan kita kepada Allah Subhanahu Wa Taala. Yang itu secara khusus. Makanya pastikan pengorbanan kita itu balik kepada Allah Azza wa Jalla. Apa sebabnya? Sebabnya Allah itulah yang menjadi penilai kepada pengorbanan kita. Allah itulah yang menjadi penentu kepada pengorbanan kita. Allah itulah juga yang akan menjadi pemberi pahala dan pemberi balasan kepada pengorbanan kita. Sebab itu apa yang kita lakukan dalam hidup kita hari ini, kita jangan sangkutkan dengan pengorbanan kepada makhluk. Itu juga yang disebut oleh Imam Ibn Katsir dalam tafsir dia, Tafsir Al-Quranul Azim,
yang dia menyebut dengan jelas bahawasanya balikkan apa juga dalam hidup kita hari ini, dia minta untuk kita balikkan kepada Allah. Apa juga tugas kita? Kita sebagai guru, contohlah kita ambil contoh terdekat, minta maaf puan, guru-guru sekalian, saya tidak ada hasrat ataupun tidak berniat langsung untuk menyentuh apa-apa perkara yang saya tidak tahulah, tetapi kita contohkan dengan cara contoh yang terdekat, itu lebih baik bagi kita. Kita sebagai guru, maka dalam satu keadaan bila guru ini melakukan tugas-tugas yang Allah Subhanahu Wa Taala berikan dalam hidup dia, sebab menjadi guru ini bukan pilihan kita. Tuan-tuan, saya yakin dulu ni, daripada kita mula-mula lahir daripada rahim ibu kita, kalau kita minta angkat tangan lah, tak ada kot nak jadi cikgu ni, nak jadi guru ni, tak ada kot. Kot di sekolah apa nama Nasri lagi, kot dia kata dia nak jadi guru pada kecil, ataupun waktu mana lahir tu dia habaq dekat Tok Bidan ya, hak duk sambut dia sabaranak tu. Dia kata, Tok Bidan saya besar tu, saya tak mau jadi bidan, saya nak jadi cikgu. Tak ada kot. Sebab itu sudah dijelaskan oleh Allah bahawasanya perjalanan hidup kamu itu aku yang susun. Maknanya tuan-tuan, guru-guru sekalian, kita hari ini yang berada pada posisi hidup kita dalam masyarakat hari ini, menjadi guru ni adalah apa yang Allah sudah letak pada kita. Allah tak letak pada kita jadi doktor, Allah tak letak kita jadi engineer. Walaupun daripada kalangan kita hari ini, guru-guru sekalian pula, memang ada kepakaran pengkhususan yang hebat-hebat. Tetapi kenapa guru? Mungkin juga ada ketika kita kata kerana tak ada kerja. Kita minta dahulu tak dapat, akhirnya dapat guru. Jadi kami jadi guru. Kenapa jadi macam tu? Kerana itu adalah aturan Allah. Kadang-kadang kita ada cita-cita nak jadi doktor, nak jadi lebih pada itu, nak jadi menteri, nak jadi lebih pada itulah maksudnya. Tetapi dalam satu hal, maknanya Allah memilih kita. Inilah kedudukan kita. Satu kedudukan yang mulia. Makanya, oleh kerana pengorbanan ini berlaku dalam hidup kita, sudah berlaku, maka perjalanan itu disebut oleh Ibnu Katsir, mesti meletakkan dia perjalanan yang kita laksanakan daripada pekerjaan kita sebagai guru ini. Kita jadikan dia penilai kita itu adalah Allah. Penilai kita itu adalah Allah. Kita jangan biar ataupun jangan jadikan penilai kita itu semata-mata makhluk. Kalau kita jadikan penilai itu makhluk, makanya kita tidak mendapat satu daripada penghayatan kurban yang sebenar. Ini bimbang bagi kita sebab ada daripada kalangan manusia ni, bila dia buat satu kerja, dia hanya melihat kepada, mungkin dia kata ketua dia lah. Kita kata kalau ada sini pengetua, dia kata kalau pengetua tanya lagi kita clear, kalau pengetua tak tanya kira selamat lah. Jadi macam tu. Jadi kita tak menjalani perjalanan hidup kita secara benar. Tetapi Alhamdulillah, saya yakin guru-guru semualah, termasuk secara khusus guru-guru di Sekolah Menengah Kebangsaan Taman Kenari dan juga semua guru-guru seluruh Malaysia, insya-Allah kita semua telah melaksanakan tugas yang sebaiknya, yang kita tahu penilai kita adalah Allah. Sebab apa hari ini pun bila saya pun kadang-kadang duk tengok juga anak-anak saya lah bila mengaji sekolah ni, kadang-kadang anak-anak duk abang kata, dia kata baba, dia kata minta maaf puan dan guru sekalian, cerita pasal ni sikit, cerita apa yang berlaku dalam situasi kita hari ni. Dia kata anak-anak kata teruk sekolah lah ni, dia kata cikgu bagi macam-macam kerja, buat yang tak dan habis ni, buat ni tak dan habis ni, lepas tu nak kena hantar balik ke sekolah dan sebagainya. Jadi bila kita tengok macam tu, saya pun bagi tahu anak saya, saya kata inilah satu tanggungjawab yang telah guru laksanakan. Guru ni sebenarnya anak, bila dia bagi kat kita tugas, maknanya dia sedang melaksanakan tugas dia. Walaupun memang beratlah, anak-anak kita pun terpaksa menghadapi suasana tersebut. Maka yang menilai guru-guru ni siapa? Guru-guru ini adalah guru yang bertanggungjawab. Artinya dia berada pada posisi Allah Ta'ala sedang menilai dia. Walaupun dia tahu dia duduk di belakang, tuan-tuan dan perempuan guru-guru sekalian, dia boleh. Kalau dia tak mau bagi pun tak apa. Kalau dia tak mau buat pun tak apa. Sebab apa lah, sekolah tak boleh masuk, tak boleh masuk kelas dan sebagainya. Jadi dia nak buat ke tak buat tu duduk atas dia. Tapi Masya Allah, Tabarakallah. Kita berada pada posisi hari ini yang mana pengkajian-pengkajian yang dilakukan juga
menunjukkan bahawa guru-guru kita, Masya Allah, mereka menjadikan Allah itu sebagai penilai, Allah itu sebagai penentu kepada apa yang mereka lakukan, Allah itu sebagai pemberi balasan kepada mereka. Maka bila dapat dalam keadaan macam ni, kita sebenarnya telah mengikuti satu perjalanan yang dibawa oleh Rasul-Rasul alaihi wassalatu wassalam. Sebab hidup hari ini kalau kita tak berpandu pada keadaan macam tu, maka kita akan hadapi kehidupan yang menggusarkan kita. Sebab itu bila kita tengok dan kita perhatikan perjalanan kisah Nabi-Nabi dan Rasul-Rasul. Nabi Allah Nuh alaihi salam, tuan-tuan dan puan-puan muslimin muslimat yang dirahmati Allah, guru-guru sekalian. Nabi Nuh alaihi salam yang kita baca dalam Al-Quran sebagai satu wadah daripada Allah. Allah Ta'ala bagi satu penunjuk pada kita yang mana Nabi Allah Nuh sanggup berkorban sampai dia sanggup dengar orang kata dekat dia gila. Wahai Nuh, kamu ni gila Nuh. Kita guru-guru sekalian agak-agak lah, bila kita buat apa-apa satu benda, tahu parent kata gila je kau ni. Marah kita, mau tak mau lebam muka parent tu. Dan mau tak mau kita boykot dia. Mungkin itu dalam keadaan kedudukan kita lah. Tapi Nabi Allah Nuh alaihi salam ni bila dia buat satu perkara yang di atas apa yang Allah Ta'ala suruh dalam perintah, sebab dia tahu dia nak balik penilaian yang dia nak buat ni bukan melalui penilaian manusia. Walaupun Nuh buat ni satu yang manusia nilai bahawasanya kerja ni kerja mengarut. Apa kerja mengarut yang kita nampak, yang manusia nampak pada ketika itu? Bila Nuh alaihi salam bina kapai atas bukit. Orang bina kapai, tuan-tuan dan puan-puan muslimin muslimat yang dirahmati Allah, dia bina kapai di pelabuhan, di tepi pantai, di tepi lautan, di teluk. Itu kebiasaan orang bina kapai, sesuai lah. Tapi Nuh alaihi salam, Allah perintah dia bina kapal atas bukit. Bukit pula bukit yang tinggi. Lalu kalau kita pun duduk waktu-waktu tu, kita pun kata, hey, Nabi Allah Nuh ni kok mana cerita, tapi duk buat atas kapal atas bukit. Tapi itu perintah. Kerana dia tahu, pengorbanan yang dia terpaksa lakukan, dia terpaksa terima hasil daripada apa yang Allah perintah pada dia, maka waktu tu dia terima dengan tenang. Hinggakan satu ketika kalau nak cerita bab ni, tuan-tuan, habis tazkirah kita bab Nabi Nuh. Rusak. Begitu juga dengan rasul-rasul yang lain. Dia sanggup menerima apa juga tomahan-tomahan, sanggup menerima apa juga kritikan dan komen. Hanya dia tahu yang menilainya adalah Allah Azza wa Jalla. Sebab tu kita hari ini, dalam hidup kita, kita buat kerja lah. Bekerja kita itu sebagai guru penyampai ini kerana Allah Subhanahu wa Ta'ala yang kita tekadkan dalam jiwa kita, yang kita akan bawa jiwa inilah untuk bertemu dengan Allah. Kerana kita sudah mendapat sesuatu yang telah disebut oleh Allah dalam Al-Quran. Pengorbanan itu, kamu akan rasa nikmat pada dia. Bila kerana kamu menjadikan pengorbanan kamu itu kerana aku, kata Allah Subhanahu wa Ta'ala. Sebab tu bila Allah Ta'ala bagi satu-satu hal dalam keadaan kita nak berkorban ni, maka Allah akan nilai. Sebab itu dalam Quran satu ayat yang Allah ceritakan berkenaan dengan anak-anak Adam alaihi salam. وَاتْلُوا عَلَيْهِمْ نَبَأَ ابْنَيْ آدَمَ إِذْ قُرَّبَا قُرْبَانًا فَتُقُبِّلَ مِنْ أَحَدِهِمَا وَلَمْ يَتَقَبَّلْ مِنَ الْآخَرِ. Sadaqallahul Azim. Ceritakan oleh wahai Muhammad tentang kisah anak Adam, dua orang, Habil dan Qabil, yang mana diperintahkan oleh Allah untuk melaksanakan korban itu. Maka satu Allah Ta'ala terima dan satu lagi Allah tak terima. Ini Allah Ta'ala nak ajak pada kita, bahawasanya kalau kita betul-betul balikkan suatu pengertian korban kita itu dengan cara sebenar, yang pertama iaitu balikkan kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala dalam segala urusan kehidupan kita hari ini. Apa juga yang kita buat hari ini, sama ada kita berkeluarga, kita bekerja, kita bersendirian, semuanya kita balik diri kita kepada Allah, dan segala amalan-amalan kita, sama ada amalan khusus kita dengan Allah ataupun amalan umum kita dengan sesama manusia dan juga apa yang ada pada makhluk ini, maka kita juga balikkan pada Allah. Kita akan mendapat satu nikmat korban itu. Maka waktu itu kita dapat, inilah sebenarnya pengorbanan yang sangat indah. Sebab tu Nabi kata korban itu indah. P. Ramlee pun kata juga, ada satu yang P. Ramlee sebut dalam satu lagu, berkorban apa saja, harta ataupun nyawa. Yang ni kalau nak dengar lagu ni, tuan-tuan boleh rujuk filem Hang Tuah. Filem Hang Tuah. Boleh tengok filem tu, ada lagu P. Ramlee ni.
Maknanya dia bawa juga satu norma pengorbanan. Maknanya dia nak bawa manusia ni dia kena berkorban apa saja. Cuma kita balikkan norma pengorbanan kita itu kepada Allah Subhanahu Wa Taala. Kita akan dapat pengorbanan sebenar. Pertama. Yang keduanya, para guru sekalian, muslimin muslimat yang dirahmati Allah, korban itu adalah, apa itu korban sebenarnya dari sudut pengertian dia? Pengorbanan itu adalah mengikut dan melaksanakan perintah Allah. Itulah pengorbanan. Mengikut dan melaksanakan perintah Allah. Bukan hari ini hanya kita sebut korban itu bila kita melepaskan satu-satu perkara yang ada dalam kehidupan kita. Walaupun secara definisinya bahasa dalam PRPM, dia sebut korban itu adalah kita melepaskan sesuatu yang kita miliki untuk dikongsi ataupun diberikan kepada yang lain. Itu dari sudut bahasa. Tapi dari sudut pengistilahan sebenar yang dibawa oleh para ulama kita, bahawasanya yang kedua, korban itu adalah dengan kita melaksanakan perintah-perintah Allah. Kalau kita tak boleh buat perkara ni, makanya kita belum berada pada posisi korban yang sebenar. Sebab itu rasul-rasul yang didatangkan oleh Allah Ta'ala, semua mereka ini, semua bermula daripada Adam alaihissalam sehinggalah kepada Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Semua penumpuan mereka itu dalam hidup semuanya mengikut perintah Allah, berkorban kerana mengikut perintah Allah. Kita dengar kisah Nabi Allah Ibrahim. Setiap tahun kita dengar, sama ada dalam ceramah atau dalam ni khayal amai ni hari Selasa nanti, kita akan dengar khatib akan berkhutbah di atas mimbar cerita tentang perihal Nabi Allah Ibrahim alaihissalam. Bagaimana satu perawakan yang dibawa oleh Ibrahim. Bukan senang tuan-tuan dan puan-puan sekalian. Nak mengikut perintah Allah ni, dalam arti kata pengorbanan ni, dalam hidup kita pun begitu. Yang kita buat hari ni, kita melakukan solat, kita bekerja mencari rezeki, kita memelihara keluarga kita bermuamalah dengan baik sesama manusia, kita menjalankan tanggungjawab. Ini semua apa? Ini semua adalah perintah Allah. Kita pun seronok kalau tak ada perintah. Kerja tak gaduh, duit ada. Oi syok. Kalau tanya orang kerja dengan pencen mana syok? Pencen lah syok. Pasal apa? Tak kerja duit ada. Walaupun dulu satu ketika kerja, sebab tu orang kerja ni, saya macam tu 20 lebih dah ni, kerja ni duk kira nak pencen. Tapi dia pun tak bagi, dia pun kata nampak mudah, dia pun kata tak boleh lagi. Walaupun saya dah tua. Tapi kita nak macam tu sebenarnya. Tapi oleh kerana kerja atau tugas tu menjadi sesuatu yang utama dalam kerana dia perintah Allah, maka kita laksanakan. Begitu juga dalam memelihara keluarga. Bila kita ada keluarga ni Allah macam-macam, anak-anak kita dan sebagainya, isterinya, kadang-kadang kita rasa Allah, kalau laduk seorang pun seronok. Isteri pun macam tu juga. Bila ada suami dia, anak-anak dia, Allah, kalau dulu tak nikah pun tak apa, seronok duduk seorang lagi. Lah payahlah nak keluar pergi mana pun nak kena tunggu dia, nak kena ni pun nak kena masak kat dia dulu. Ni hak tak ada senang. Nak pi mana pi je. Start kereta api. Kita kadang-kadang manusia dia rasa macam tu, tapi sebenarnya dalam satu keadaan kita menilai kembali kenapa kita berada pada posisi yang Allah Ta'ala bagi pada kita ni, lalu kita mengikuti pada dia, maknanya waktu itu kita sedang mengikut perintah Allah. Inilah yang dibawa oleh Rasul-Rasul dan Nabi-Nabi. Lepas tu Nabi Ibrahim satu ketika, tuan-tuan dan puan-puan sekalian, kita ambil kembali, kita review sejak apa yang pernah berlaku kepada Sayyidina Ibrahim alaihissalam. Ketika mana satu ketika dia balik ataupun keluar daripada Mesir. Dia keluar daripada Mesir, masa tu pemerintah Mesir ni dah sangat suka pada Ibrahim kerana ada perkara-perkara yang Nabi Ibrahim laksanakan di Mesir. Lalu dihadiahkan seorang perempuan kepada Nabi Ibrahim menjadi pembantu, iaitu Siti Hajar. Betul, Hajar ni mai daripada Mesir. Jadi bila Ibrahim AS bawa Hajar sekali nak keluar daripada Mesir balik ke Palestin, maka Nabi Ibrahim dengan keadaan macam tu dia pun mengahwini Hajar lah, bagi mudah. Kalau dia nak bawa balik macam tu je payah, dalam nikah tu lah, senang. Masalah-masalah ni semua selesai. Bila balik pergi, Nabi Ibrahim dengan Siti Sarah ni, dia duduk dalam keadaan yang mana anak tak ada. Kita pun maklum, lama dia tak ada anak ni, puluh tahun, bukan setahun dua, kahwin 10 tahun. Lalu pada dalam keadaan macam tu, Nabi Ibrahim AS ni, bila dapat je Siti Hajar, dia kahwin, lalu dia menggauli pada Siti Hajar hingga Siti Hajar mengandung. Bila mengandung Siti Hajar ni punya seronok dalam keadaan macam tu, Nabi Ibrahim pun nampak macam
menghala kepada Hajar. Lalu Sarah ni, Siti Sarah, dia rasa macam dirinya mula terpinggil lah. Ya, biasalah, itu sudah datang pada kehidupan manusia. Maka Sarah pun minta Ibrahim, wahai Ibrahim, kalau bolehlah jangan bagi nampak lah depan mata Hajar dengan anak dia ni. Aku bukan tak sayang, tapi aku tak boleh dia nampak di mata dia, main tikam di hati. Dia rasa macam tu. Ini lumrah sebenarnya. Jadi Ibrahim AS ni dia tak pergi lagi, sehingga Allah perintah kepada Ibrahim AS, wahai Ibrahim, bawalah isteri kamu Hajar dan juga anak kamu keluar pada Palestin. Nak pergi mana? Ya Allah. Allah Ta'ala kata, naiklah kamu akan unta. Tengok di mana unta pergi. Lalu Nabi Ibrahim pun ambil anak dia, ambil Hajar, naik unta. Jalan unta di padang pasir. Kita pun maklum tuan-tuan dan puan sekalian, di padang pasir ni, perjalanan dia bukan macam kita naik lebuh raya, ada RRNR. Ni tak ada. Ni padang pasir ni, Masya Allah, saya di Mesir dulu pun biasa. Biasa ambil satu perjalanan dengan kawan-kawan tu, pergi tengok padang pasir ni. Macam mana yang katakan padang pasir ni? Jadi kami masuk sampai ke dalam tu, pergi padang pasir. Masya Allah, tabarakallah. Takut duduk di padang pasir ni. Kita duk ingat seronok nampak terbentang. Rupanya lagi takut. Lagi takut. Biar duduk dalam hutan pula tak apa takut. Bunyi je cengkerik-cengkerik. Yang ni tak bunyi apa. Yang bunyinya deruan angin ya. Memang memberikan satu rasa takut dalam diri kita. Lalu bila mana Ibrahim sampai satu tempat yang berhenti unta, tengok-tengok di Mekah. Masa tu bukan macam Mekah sekarang lah. Di situ Nabi Ibrahim ni dia tak ada apa-apa dah. Dia tak ada nak pertikai Allah Ta'ala. Ya Allah, pasal apa hantar aku mai sini ni? Ni unta berhenti tang ni. Kira jadi tang ni. Allah Ta'ala kata tang tu. Lalu dia ni tak ada pertikai dengan Allah. Tengok-tengok kiri kanan keliling ayak. Tak ada pokok. Tak ada pokok buah. Tak ada rumah. Tak ada apa pun tak ada. Bila sampai saja, satu lagi perintah Allah, wahai Ibrahim, tinggalkan isteri kamu dengan anak kamu di Bakkah. Waktu tu disebut dalam Quran ni sebagai Bakkah. Tapi tak ada apa. Sayyidatina Hajar pegang baju Ibrahim waktu mana Nabi Ibrahim nak naik unta, nak tinggalkan mereka tu. Sayyidatina Hajar pegang, tarik baju Sayyidina Ibrahim. Wahai suamiku, sampai hati dengan lenangan air mata, sampai hati nak tinggal kami di sini yang tak ada apa. Kalau tinggal di supermarket tak apa juga. Tinggal di pekan ke, tinggal taman nabuh duit bagi banyak lagi, seronok jugalah. Tinggal pun tak apa. Tapi tinggal ni di padang pasir yang tak ada apa-apa. Padang pasir pula, kalau Mekah ni padang batu. Bukan dekat padang pasir, padang batu. Maka dalam keadaan itu, Sayyidatina Hajar ni dia pun tengok muka Ibrahim yang juga menangis waktu tu. Menahan keadaan dia sebab ini perintah. Sayyidina Hajar kata, ya Ibrahim, haza min amrillah. Adakah ini daripada perintah Allah? Maka Ibrahim menjawab, na'am. Betul Hajar, ini perintah Allah. Masakan aku nak tinggalkan kamu dan anak yang kecil ni yang aku idam-idamkan hampir puluhan tahun, tapi aku nak kena tinggal dia. Masakan itu akan aku lakukan sebagai seorang suami dan sebagai seorang bapa. Tapi oleh kerana ini perintah Allah, maka aku yakin kepada Allah Subhanahu Wa Taala akan mengatur semua kehidupan-kehidupan, sama ada kehidupan aku sendiri dan juga semua daripada zuriat-zuriatku. Sebab tu yang ni Allah Ta'ala rakamkan dalam Al-Quran. Yang mana Nabi Ibrahim pada ketika itu dia nak keluar pi tu, dia pun berdoa kepada Allah. Rabbana inni askantu min zurriyati biwadi ghairi zi zir'in indal baitikal haram. Rabbana liyuqimus salah. Sadaqallahul azim. InsyaAllah tabarakallah. Satu dialog dia dengan Allah Ta'ala yang cukup menarik. Yang mana disebut oleh Ibrahim, ya Allah, ya Tuhanku, sesungguhnya aku letakkan, aku tinggalkan zuriat aku di satu tempat yang kau perintah. Tempat ni ghairi zi zir'in, tak ada apa. Ghairi zi zir'in, kata Ibnu Katsir, tempat yang kering kuntang, tak ada apa langsung. Setitik ayak pun tak ada. Satu pokok walau kecil pun tak ada. Subhanallah. Itu zi zir'in tu yang disebut dalam periwayatan Ibnu Katsir. Sampai macam tu, dia boleh lagi memberikan satu
pengorbanan yang besar yang dia terus bertawakal kepada Allah Subhanahu wa taala oleh Ibrahim alaihi salam, masya-Allah, dan juga diterima baik oleh Hajar. Hajar pun boleh terima, dia kata kalau itu perintah Allah, ya Allah, jalankanlah wahai Ibrahim, kerana Allah lebih mengetahui apa yang dia perintahkan kepada kita. Sebab itulah di sini bila kita lihat perjalanan Nabi Allah Ibrahim ini sebagai satu wadah yang kita nak terima bahawasanya dalam kita nak membawa satu pengorbanan yang kita sebut pengorbanan ini apa? Disebut oleh Ibn Katsir bahawasanya pengorbanan itu yang keduanya adalah kita mengikut dan melaksanakan perintah Allah Subhanahu wa taala. Kita jaga pada dia. Hari ni kalau kita boleh jaga dalam keadaan macam ni, masya-Allah tabarakallah, kita jaga keluarga kita dengan perintah Allah. Jaga isteri kita, jaga anak-anak kita mengikut perintah Allah. Solat mereka dijaga, dikawal dengan baik, kerana ini keutamaan dalam kehidupan kita, tuan-tuan, guru-guru sekalian maklum. Kalau kita tinggalkan solat, maknanya Allah tinggalkan kita. Kerja buat kita pun tidak akan ada indahnya, kerana kita tinggalkan solat. Tapi kalau kita melaksanakan solat, suami laksanakan solat, isteri laksanakan solat, anak-anak juga menjadi makmum pada kita, masya-Allah tabarakallah. Tuan-tuan, ustaz-ustazah sekalian, muslimin muslimat yang dirahmati Allah, yakin pastinya kehidupan kita akan diberikan satu gelonjakan oleh Allah dengan satu gelonjakan yang memurnikan kehidupan kita, masya-Allah tabarakallah. Ketiganya, tuan-tuan dan puan sekalian, saya pun tak memiliki masa lama. Ketiga, apa yang disebut juga oleh Ibn Katsir, apa yang disebut sebagai pengertian yang sebenar daripada korban ini, iaitu bila mana korban ini adalah sesuatu yang memberi kemuliaan kepada manusia. Inilah korban. Maknanya korban memberi kemuliaan pada manusia. Maknanya manusia itu mesti ada sifat pengorbanan pada dia. Dengan sifat korban inilah melahirkan mulia. Dia berkorban dengan yang lain, mulia dia. Hari ini kita tengok Albert Leo. Kita tengok dia bagaimana perjalanan yang dia bawa dalam penghidupan hari ini. Dia sanggup merentasi satu tempat ke satu tempat mencari orang-orang yang miskin. Bukan orang miskin cari dia, dia pergi cari orang miskin tak mana. Dia sebenarnya telah berkorban. Ini satu kemuliaan. Bila dia buat macam tu, tuan-tuan dan puan, guru-guru sekalian, apa yang berlaku pada dia hari ini? Kita pun terpaksa tengok dia. Kita kadang-kadang berasa kemas tak? Kita ni pasal orang Melayu, banyakkan kita lah, no? Ramai kita orang Melayu, apatah lagi duduk di dalam tanah Melayu ni. Kita duk berasa kita Islam tu hebat sangat dah. Oh, kita lah orang Islam yang hebat, kita lah orang Islam yang telah melaksanakan perintah-perintah Allah Ta'ala. Cuba-cubanya bila mai Cina seorang, orang Melayu ni, no, satu kata kita ramai, kata mai Cina seorang, bukan saya kata saya resis bangsa, tidak, no, tidak bermaksud macam tu. Tapi maknanya Allah Ta'ala nak tunjuk juga kepada kita kemuliaan dalam pengorbanan pada diri kamu itu tidak melihat kepada bangsa. Tetapi apa yang kamu laksanakan memberi kemuliaan pada diri kamu. Oleh kerana dia sanggup untuk menerima pengorbanan tersebut dengan mencari walaupun terpaksa menghabiskan masa dia dengan keletihan dia, fizikal dia, wang ringgit dan sebagainya. Tapi dia sanggup menerima perkara tersebut, Allah angkat kemuliaan pada dia. Ini Sultan pun panggil dia, tuan-tuan dan perempuan sekalian, guru-guru sekalian. Sultan pun panggil dia. Sultan nak jumpa dengan dia. Kita nak jumpa Sultan, kita kena buat permohonan. Dia, Sultan panggil mai. Allah buktikan. Allah sudah tunjukkan kepada kita. Itu juga telah dimaklumkan oleh Rasul kita sallallahu alaihi wasallam. Lalu adakah kita akan menerima situasi ini, satu kemuliaan yang mana dengan pengorbanan itu yang sebenarnya adalah memberi kemuliaan kepada kamu. Waktu hari ini, guru-guru sekalian yang mulia, insya-Allah, kalau kita banyak berkorban dalam tugas-tugas yang kita buat, bantu kawan-kawan kita, contoh yang kesusahan sama-sama guru, bantu anak-anak murid kita yang tuan-tuan sudah buat, tuan-tuan sudah laksanakan, memberikan ilmu untuk mencerdikkan mereka, memandaikan mereka, membijakkan mereka, mengasah bakat-bakat yang ada pada mereka. Maka pengorbanan besar ini juga sebenarnya Allah Ta'ala akan angkat kita, insya-Allah. Sebab itu ruang menjadi guru ni, ruang guru ni satu ruang yang sangat memberi manfaat besar. Siapa yang menerima daripada ketika ini bersyukur kepada Allah. Sebab Allah Ta'ala kata dah, yarfa'illahu alladhina amanu minkum walladhina utu ilman darajat. Allah Ta'ala akan angkat daripada kalangan kamu yang beriman kepada Allah dan juga yang mempunyai ilmu dan amalan dia. Lalu dengan ilmu dan amal dia membangunkan yang lain, maka Allah akan angkat darjat dia setinggi-tinggi darjat. Waktu guru-guru sekalian, guru-guru ni, Masya Allah, bukan setakat jadi cikgu yang orang panggil cikgu. Pencin esok pun orang panggil cikgu. Mati pun orang panggil cikgu. Siapa mati? Cikgu sekian. Allahu Akbar. Nilai
yang Allah Ta'ala bagi hanya pada sebutan. Tapi ingat, sebutan-sebutan manusia itu sebenarnya adalah satu doa kepada kita. Bila dia sebut cikgu ni sebab satu taraf sebenarnya, maka kita sudah mendapat satu yang sangat baik. Masya Allah, tabarakallah. Sebab itu, jadikan satu pengorbanan dalam hidup kita hari ini. Bekerja kerana Allah Subhanahu Wa Ta'ala dengan sebaik-baiknya, dan kita mengikut perintah-perintah Allah dengan sewajar-wajarnya yang Allah berikan kepada kita dalam apa juga keadaan sekalipun. Sama ada dalam waktu wabak ataupun bukan waktu wabak, telah pun diperbincangkan oleh para ulama mengikut nas-nas yang jelas pada kita, kita turuti dengan jelas pada dia, maka kita telah mendapat 3 keadaan pengorbanan yang sebenar dalam hidup kita. Yang keempat, yang terakhir, guru-guru sekalian, muslimin muslimat yang dirahmati Allah, maka pengorbanan yang sebenar itu juga adalah doa dan pengharapan kepada Allah yang tidak putus-putus dan tidak pernah bersangka buruk kepada Allah. Itu juga satu pengorbanan. Maknanya doa kita itu sebenarnya berkorban. Pengharapan kita kepada Allah Ta'ala itu juga satu pengorbanan yang sebenar. Jadi kita bila minta doa pada Allah dalam keadaan macam Ustaz Abdul Khadir tadi lah, minta doa pada Allah, ya Allah angkatlah, irfa'an annin banil bala, irfa' daripada kami ya Allah daripada bala yang telah berikan kepada kami. Tapi maknanya tak putus doa ni. Minggu lepas minta dah. Bukan minggu lepas minta, kemarin minta, tadi lepas mayang subuh pun kita minta. Saat lagi pun kita minta lagi. Kerap sangat ni minta ni. Kerap sangat ni. Sebenarnya kekerapan kita itulah satu pengorbanan yang besar. Dalam keadaan kita berdoa kepada Allah Ta'ala di samping kita berusaha. Dan inilah yang disebut juga oleh Ibnu Katsir dalam tafsir dia bahawa itu termasuk dalam pengorbanan sebenar dalam kehidupan manusia. Sebab tu doa ni dengan Allah Ta'ala kita doalah. Mintalah pada kita nak minta apa pun tuan-tuan dan puan dalam hidup kita hari ini, kita tumpukan kita dengan Allah Ta'ala. Sebab tu Imam Ibrahim Adham, dia ada sebut dalam satu periwayatan dia, dalam satu kata-kata hikmah dia kata apa? Berpalinglah kamu. Kalau kamu nak mendapat suatu kehidupan kamu yang sangat menarik dan kamu akan merasai hidup kamu itu adalah qurbanah. Ada satu pengorbanan yang Allah Ta'ala akan bayar kepada kamu, dia kata, maka berpalinglah kamu daripada makhluk dan mencari. Maknanya kita paling kepada makhluk dan mencari Allah Ta'ala. Apa maksud dia? Maksud dia dalam kehidupan kita hari ini, harapan kita yang sebenar hanya pada Allah. Tetapi bukan bermaksud kita menolak makhluk, bukan. Kalau macam tu COVID-19 ni kita hanya berharap pada Allah Ta'ala lah, SOP ke, doktor ke, vaksin ke, tak sahabat PMB lah. Yang tu tak betul. Yang tu tak betul, itu bukan maksud dia. Tapi maksud dia, kita tetap berusaha. Sebab usaha itu adalah salah satu daripada tugas yang Allah Ta'ala bagi pada kita. Tetapi dalam waktu yang sama, kita bukan hanya meletakkan diri kita, saya sudah divaksin, lalu saya nak pergi mana pun tak apa. Saya tak mau pakai cukup muka pun tak apa, pergi sekolah. Ataupun tak mau pakai apa, tak mau ikut SOP, nak tempuk tampang, boleh belaka. Yang tu tak betul. Maknanya dalam satu hal, kita tetap berdoa mengharap pada Allah Ta'ala memberikan kesembuhan. Contoh dia. Ataupun melaksanakan tugas-tugas kita hari ini dengan sebaik-baiknya, contohnya. Makanya dalam keadaan-keadaan macam ni lah yang disebut oleh Ibnu Katsir bahawa kita mendapat satu kenikmatan pengorbanan. Sebab kita lakukan semua perkara itu samping kita berdoa sampai Allah Ta'ala bagi pada kita. Kita kena ingat satu tuan-tuan, guru-guru sekalian, ustaz-ustazah, para alim ulama sekalian. Bila kita doa ni, kita jangan duk kata Allah Ta'ala tak makbul doa kita. Pasal apa Allah Ta'ala tak makbul doa kita? Ikut suka Allah Ta'ala. Sebab apa? Yang layak makbul doa ni Allah. Yang layak bagi apa-apa yang kita minta itu Allah. Kalaulah kita minta Allah bagi, kita minta Allah Ta'ala bagi, kita pula jadi Tuhan. Kita rasa macam kita jadi Tuhan. Sebab kita boleh perintah Allah. Ya Allah aku nak ni, dapat. Ya Allah aku nak ni, dapat. Bukan macam tu. Doa kita ni hanya pengharapan saja. Yang mana yang nak bagi, Allah lebih mengetahui. Siapa yang layak dalam permohonan-permohonan tersebut. Kalau layak, Allah bagi. Tak layak, Allah Ta'ala ganti dengan yang lain, yang lebih baik pada kita. Sebab tu, balik kepada kisah yang dibawa oleh Allah Ta'ala juga, berlaku kepada Nabi Allah Ibrahim AS. Waktu mana dia berdoa kepada Allah untuk dapat zuriat. Nabi Ibrahim doa ni bukan sehari. Nabi Ibrahim doa daripada umur dia berkahwin dengan Sarah tu, sehingga dia mendapat anak pertama iaitu Nabi Allah Ismail. Yang mana kata Ibnu Katsir ni, hampir 60 tahun. Sebab kata riwayat, ada beberapa riwayat,
yang mana Sarah ni, minta maaf, Sayyidatina Hajar mengandung pada umur Ibrahim 83 tahun. Ada kata riwayat macam tu. Ada kata 86 tahun. Ada kata 89 tahun. Ini riwayat. Makanya dalam keadaan tu, dinisbahkan daripada umur kahwin dia dengan Sarah, dia doa nak anak tau. Rabbi habli min ladunka dzurriyyah. Ya Allah, anugerahkan kepadaku anak, ya Allah. Minta sampai 60 tahun. Umur pun 80 lebih lah. Tak larat lah 80 lebih. Kita kalau 80 lebih orang tak nak anak lagi tak? Tak mau dah kot. 80 lebih. Tapi kalau minta menikah tak tahulah. Kok menikah lepas mau kan? Kalau 80 lebih. Tapi kalau anak tak mau dah. Tak larat nak bela, nak hantar pergi sekolah tak larat lah. Tapi Nabi Ibrahim ni minta hingga Allah kurniakan Ismail. Seketika umur Ismail 17 tahun kata riwayat. Maka pada ketika itu Allah bagi pula Jibril dengan Israfil dan juga Mikail mai pula jumpa Nabi Allah Ibrahim. Wahai Ibrahim, sesungguhnya Allah Ta'ala nak bagi lagi kepada kamu zuriat kamu yang kedua, zuriat kedua. Siapa dia? Ishaq alaihi salam. Waktu tu Sarah umur dia lebih kurang 90, kata riwayat 99. Ada kata 97. Riwayat umur Sarah tu, Siti Sarah ni, dia mengandung Ishaq tu dalam keadaan Ismail sudah ada waktu tu, umur dia 90 lebih. Dia dengar balik dapur waktu Jibril mai tu kepada Ibrahim, mai dalam keadaan rupa manusia. Nabi Ibrahim ni bila terima Jibril mai, mai tiga, Jibril, Israfil, Mikail. Bila mai ni dia rupa dalam bentuk manusia. Nabi Ibrahim dia tak tahu. Dia tak tahu kata hak mai ni malaikat. Sebab tu kita pun daripada riwayat ni, kita pun bukan kata boleh habang kata kita tahu semua, no? Sebab tu kadang-kadang orang duk cerita kata dia tahu semua tu pun payah juga. Nabi Ibrahim walaupun malaikat mai kat dia tak tahu kata tu malaikat. Lalu dia pun sembelih lembu apa semua, buat panggang bagi sedap, bagi dia makan. Tapi 3 tetamu Nabi Ibrahim ni tak makan. Nabi Ibrahim susah hati. Pasal apa dia susah hati? Pasal apa dia jamu 3 tetamu hebat ni, segak depa ni mai ni tapi tak makan. Nabi Ibrahim takutlah. No, yang Allah Taala juga sebut no. Fa'aujasahum khifah. Allah Taala sebut dalam Quran tu. Dalam keadaan itu waktu Nabi Ibrahim tu dia nak jamu tu, dia tengok tamu tak makan, dia rasa takut. Apa takut dia? Dia takut segi makanan hak dia hidangkan ni adalah makanan yang haram, yang tidak halal. Tapi pasal apa tamu tak makan? Pasal malaikat. Malaikat dia tak ada, dia tak makan, dia tak minum, dia tak macam kita. Kita jenis makan, jenis minum. Sebab tu bila duduk dalam lockdown, kalau lock apa pun kita ada rumah kita, memang kerja kita di antara yang pertama makan. Lepas tu tidur. Makan, tidur. Tidur, makan. Itu je lockdown ni. Itu manusia, pasal kita manusia, kita makan. Lalu bila mana tiga-tiga ni mengkhabarkan kepada Ibrahim, wahai Ibrahim, kami datang ni nak bagi utusan daripada Allah Ta'ala bahawasanya kamu akan mendapat anak zuriat daripada Sarah. Sarah dengar masa tu di dapur, orang perempuan, no, dengar, bang dengar juga tamu main ni nak cerita apa. Dia gelak. Gelak dia tu bunyi sampai didengari oleh tetamu. Pasal apa? Pasal apa dia gelak? 90 lebih. 90 lebih nak mengandung. Bayang tengoklah ya Allah. Hak umur 23, 30, 35 pun tak mau lah. No, cikgu-cikgu sekalian, no? Guru-guru sekalian, no? Kalau anak dah 34 tu tetap umur 35, 36, kata, suami kita, berasa macam nak seorang lagi. Dia kata, jadilah. Tak larat dah ni. No, tak larat dah. 35, 36, 40, apa atas lagi dah. Ni umur 90 lebih. Buat bayangkan dalam keadaan macam tu. Atas kudrat dan kekuatan maha besarnya Allah Ta'ala. Allah bagi pada Sarah. Ini hasilnya apa? Hasilnya doa daripada Ibrahim AS. InsyaAllah. Dan bila Nabi Ibrahim AS berdoa, apa doa dia? Doa dia juga tuan-tuan sebagai satu pengorbanan. Balikkan doa itu, balikkan munajatnya itu, balikkan pengharapannya itu untuk menjadi hamba yang abid kepada Allah. Lepas tu kita doa apa-apa pun tuan-tuan, jangan minta untuk kita semata-mata. Kita balik untuk keredaan Allah. Minta doa apa-apa pun balik keredaan Allah. Minta doa apa-apa, ya Allah, kau anugerahkan anak kepada kami, kau anugerahkan kerja pada kami, kau anugerahkan tugas pada kami, ya Allah. Bagilah keberkahan pada kerja kami ni, ya Allah.
Jangan kita diminta, ya Allah bagilah saya projek di sana satu, ya Allah bagilah tingkat saham saya supaya saya jadi kaya, ya Allah bagilah begini. Hanya nak dapat satu bahagian daripada kehidupan dunia semata-mata, maka itu satu kerugian pada kita. Tapi pengorbanan besar yang ditunjukkan oleh Ibrahim AS juga, bila mana satu ketika, macam saya kisahkan tadi, waktu Ibrahim nak tinggalkan Hajar di Makkah dalam keadaan kering kontang tu, apa dia sebut? Rabbana liyuqimus salah. Ya Allah, ya Tuhanku, aku tinggalkan zuriat aku di Mekah ni, tapi dalam satu keadaan aku nak minta kepada kamu, ya Allah, agar mana jadikan zuriat aku ni aku tinggalkan liyuqimus salah. Mereka yang akan menyembahmu, ya Allah. Yang akan menjadi hamba kepadamu, ya Allah. Dia tak minta awal-awal sekali. Nabi Ibrahim tak minta awal sekali, ya Allah, wa'mailah hidangan daripada langit, wa'mail kat depa. Ya Allah, bagilah kesenangan. Tak ada. Lepas pada tu baru dia minta. Lepas pada doa liyuqimus solah, baru dia minta warzuqhum minas samarat. Rezekikah mereka dengan buah-buahan yang banyak, ya Allah. Baru dia minta untuk rezeki. Tadi tumpu dulu untuk satu penghayatan kehidupan, nak mendapat satu pengorbanan yang besar, iaitu nak balik kepada Allah Subhanahu Wa Taala. Jadi tuan-tuan dan puan-puan, para alim ulama sekalian, guru-guru, ustaz-ustazah sekalian, jadi 4 perkara ni yang saya bawa dalam tazkirah kita pada pagi ini, iaitu 4 perkara dalam kita mengenal erti pengorbanan yang sebenar. Satunya saya ungkapkan kembali, iaitu satu, kita balikkan semua tugas-tugas kita hari ini balik pada Allah SWT. Itu pengorbanan sebenar. Baru kita nak dapat nikmat dia. Yang keduanya, ikutlah perintah Allah. Bila kita ikut perintah Allah, maka waktu tu baru kita termasuk dalam hal-hal yang diungkapkan sebagai korban. Apa jua. Sama ada kita berada dalam keadaan kita nak buat korban mula hari Selasa, Rabu, Khamis ni, itu lebih baiklah nunggu urusan. Kalau boleh korban ni kita bagi penekanan dalam hidup kita, walaupun dia setahun sekali. Sebab tu Nabi kata apa? Hendaklah kamu berkorban, kerana korban ini membawa kenikmatan kepada kamu. Nabi pun bagi penekanan lagi dalam satu hadis, sesiapa yang ada kemampuan lalu dia tidak berkorban, maka jangan hampiri masjidku. Ini hadis sahih. Maknanya Nabi bagi penekanan kepada kita sungguh-sungguh, kita yang ada kemampuan ni, yang ada duit ringgit ni, jadi kita berkorbanlah nak bagi orang-orang fakir miskin rasa. Jadi tiap-tiap tahun kita buat korban. Bukan makna tahun ni buat, tahun depan tak usah buat. Tiap-tiap tahun, setiap daripada kita, ya Allah bagi nikmat ni, kita buat satu tumpuk. Dan Nabi bagi lagi satu rahmat pada kita. Bila mana Nabi kata, setiap daripada tumpuk korban kamu itu, maka dia menjadi wakil kepada seluruh ahli keluarga. Maknanya tak perlulah buat ramai-ramai kita. Suami buat, satu buah nama dia, habis satu keluarga. Ada 7 orang, 7 masuk dalam tu. Tahun depan, buah nama isteri pula. Tak apa, tak ada masalah. Buah nama isteri pula. Buat satu korban, satu bahagian. Semua masuk. Ini ajak pula anak-anak kita yang sudah bekerja, buat pula korban. Masya Allah, tabarakallah. Allah Ta'ala bagi baik. Sebab Nabi sangat menekankan perkara begini. Ini peluang pada kita. Sebab nak menunjukkan jalan pengorbanan kita. Yang ketiganya, saya ungkapkan kembali apa yang telah disebut oleh Ibn Katsir, bahawa dengan nak mendapat pengorbanan sebenar itu, bila kita lakukan korban itu, kerana dia akan memberikan kemuliaan kepada kita. Kita akan dapat kemuliaan pada dia. InsyaAllah. Itu yang telah dijanjikan oleh Allah Ta'ala. Dan yang keempat, korban yang sebenar itu juga adalah termasuk dalam pengharapan kita kepada Allah Subhanahu Wa Taala melalui doa-doa dan juga usaha dan tawakal yang kita laksanakan. Jadi tuan-tuan dan puan-puan, muslimin muslimat yang dirahmati Allah, saya rasa cukuplah. Ini pun panjang dah. Saya bagi ni. Dan moga-moga Allah Ta'ala memberi kerahmatan pada kita, dan saya ucapkan jutaan terima kasih kepada Puan Pengetua, semua penulung kanan, semua guru kanan, semua guru, ustaz-ustazah sekalian. Mohon maaf banyak-banyaklah. Ucapkan terima kasih mula-mulanya, kemudian mohon maaf jikalau mana ada kesilapan dan kesalahan daripada pengendalian saya sepanjang berada selama hampir 40-50 minit ni. Moga-moga Allah Ta'ala memberi kebaikan pada kita. Setakat itu dulu. Mohon maaf banyak-banyak. Saya sudahi dengan aqulu qawli hadza wa astaghfirullahal azim li wa lakum. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Baik. Majlis merakamkan jutaan terima kasih atas perkongsian yang begitu bermakna sebentar tadi. Semoga ianya menjadi iktibar dan pengajaran buat diri kita. Baik, sebelum majlis kita bersurai,
Mohon semua hadirin untuk buka kamera masing-masing supaya kita boleh bergambar secara maya di Microsoft Teams ni. Okay, minta Cikgu Mustaqim, Abdul Mustaqim untuk snap gambar ni kalau dah bersedia ya. Cikgu Mustaqim. Tunggu ni jap. Okay, saya kalau jadi Roger. Okey. Alhamdulillah, Doktor penyampaian yang sangat mantap pagi ni. Alhamdulillah. Terima kasih. Ya, terima kasih kembali Cikgu. Ya. Barakallah. Ya, hari ni kami ni bukan setakat guru-guru, ada AKP juga. Oh, masya-Allah, tabarakallah. Ada insya-Allah. Tu insya-Allah. Alhamdulillah, terima kasih. Boleh jemput lagi lain kali pula Doktor. Insya-Allah, barakallah fiik. Ya, alhamdulillah. Kalau majoriti dah on camera boleh snap dah kot Cikgu Mustaqim. Dekat ni je. Kita tak mau. Lama. Okey. 1, 2, 3. Okey. Okey, siap. Okey, baik. Terima kasih diucapkan. Baik, hadirin yang dihormati, dengan itu maka berakhirlah sudah majlis ilmu kita pada hari ini. Terima kasih sekali lagi diucapkan kepada tuan penceramah kita dan semua yang dapat hadir. Saya akhiri majlis kita dengan lafaz wabillahi taufiq wa hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kita jumpa lagi Jana. Assalamualaikum. Saya Idakna. Terima kasih banyak. Sama-sama, barakallah. Terima kasih Prof. Ya, terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih banyak-banyak Ustaz.